Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna minan najihin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah kita jumpa lagi untuk sesi PDPR kita ya. Pada hari ini 25 hari bulan 7 2021. Jadi cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan yang sihatlah untuk kita teruskan PDPR kita pada hari ini ya. Okey, jadi untuk hari ini kita akan bincang tajuk barulah. Kita akan tengok pada bab 5 ya. Kita akan tengok berkaitan dengan tajuk gelombang. Okey, jadi semua pelajar sila bersedia dengan buku teks. Kita tengok, awak boleh buka muka surat 170, tajuk gelombang. Ini dia tunjuk gambar Dewan Philharmonic Petronas di KLCC deh. Jadi dewan ini tempat persembahan orkestra, di mana dewan ini dibina khas supaya persembahan orkestra tadi, bunyi-bunyian tadi dapat berbunyi dengan baiklah, ada pantulan dia. Jadi semua ini berkaitan dengan gelombang deh. Bunyi adalah sejenis gelombang. Itu dia punya kaitan dia dengan tajuk kita. Okey, jadi kita akan tengok hari ini 5.1 ya, asas gelombang. Okey. Poin pertama kita nak bincang ini ialah apabila kita membaca perkataan gelombang, apa yang kita fikirkan. Okey. Kita tengok gambar ni deh, gelombang. Apa itu gelombang? Okey, bila kita ada air, setitik air jatuh ke atas air ni, apa berlaku? Akan ada gelombang lah. Gelombang, akan ada gelombang air, akan ada berombak je deh. Itu gelombang. Ni kompang. Bila dia ketuk, dia mengeluarkan bunyi. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi ni boleh merambat. Dalam istilah fizik, sains ni dia sebut merambat, dia gerak. Bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain. Okey. Jadi, yang pertama, poin pertama sekali kita akan tengok ini ialah macam mana gelombang dihasilkan. Poin pertama ini apa? Penghasilan gelombang. Okey. Jadi, aktiviti pertama, ayunan ladung. Dia ambil ladung berbola besi ni, dia ayun dengan spring. Apa berlaku? Ladung ini akan berayun lah atas bawah. Okey, aktiviti kedua, gerakan tala bunyi. Getaran pada tala bunyi. Okey, tala bunyi sejenis besi, besi yang dibina khas tu, bila kita ketuk, dia akan mengeluarkan gelombang bunyi yang tersangat. Dia adalah dia punya frekuensi yang kita letak dengan link baru dengar. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, dua aktiviti ini akan menghasilkan gelombang. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, gelombang dapat dihasilkan daripada dua jenis dah. Yang pertama daripada satu sistem yang berayun, macam spring tadi. Ladung dengan spring tadilah. Yang kedua, sistem yang bergetar bergetar di dalam suatu medium. Medium ni jirim, bahan, kena ada bahan tempat dia bergetar tersebut, dalam air ke, dalam udara ke, dalam pepejar ke getaran tersebut. Di mana getaran tersebut berlaku? Okey. Jadi getaran dan ayunan ini akan menghasilkan gerakan ulang-alik. Pada kedudukan keseimbangan mengikut satu lintasan yang tertutup. Contohnya gini, kita ada jirim ni. Satu zarah duduk tengah ni ke. Katalah saya lukis satu garisan panjang. Garisan panjangnya awak anggap sebagai garisan yang menunjukkan kedudukan keseimbangan . Bila zarah ini bergetar, dia akan naik atas. Lepas tu dia akan turun bawah. Lepas tu dia naik atas balik. Spring tadi ke? Macam spring ke, ataupun macam tala bunyi tadi dia getar. Okey. Jadi ini kita panggil
Ini kita panggil dua perkara yang menghasilkan gelombang. Okey, poin pertama. Okey, yang kedua kita tengok aktiviti 5.2. Okey. Poin yang kedua kita nak tengok ini ialah menjana idea gelombang memindahkan tenaga sahaja tetapi tidak memindahkan jirim. Gelombang ini dia boleh memindahkan tenaga. Kita tengok contoh aktiviti ni dah. Okey. Dia ada spring selingki dengan rebeng. Rebeng dia ikat di spring ni. Okey, warna merah ni dia ikat. Lepas tu dia digerakkan. Dia gerak tangan dia hayung spring tu. Kita akan dapati spring ni asalnya straight kan. Bila dia hayung, spring ni geraklah, getah. Jadi apa yang dia nak tunjukkan sini, gerakan tadi akan berpindah. Tenaga daripada gerakan tadi akan berpindah daripada A ke B. Manakala rebeng ini tidak bergerak. Okey, jadi soalan dia tanya, apa yang dirasai oleh murid di tangan murid di hujung B? Dia rasa bergeraklah. Okey. Apakah arah pemindahan tenaga yang berlaku pada spring selingkir ini? Jadi tenaga berpindah daripada hujung A ke hujung B. Okey, huraikan pergerakan rebeng yang diikat pada spring selingkir. Okey. Rebeng yang diikat pada spring selingkir. Okey, kita tengok deh. Kita dapat membuat kesimpulan bahawa gelombang dihasilkan apabila satu medium dia digetarkan dari satu tempat yang tertentu. Perambatan memindahkan tenaga dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa pemindahan jirim medium seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.4 di halaman 174 ni. Ini kesimpulan dia. Rebeng tadi tidak geraklah sebab dia apa? Sebab dia ikat dia. Diikat pada spring selingkir tu. Okey, boleh faedah setakat ni deh. Okey, seterusnya kita tengok arah okey, poin dia sini arah pemindahan tenaga. Yang pertama. Yang kedua, dia nak tunjuk pada kita ke apa ni? Rebeng ni tak geraklah. Rebeng ni gerak ke apa? Gerak ke atas, gerak ke bawah. Maksudnya ini kedudukan keseimbangan. Okey. Rebeng cuma bergetar di satu kedudukan yang tetap. Rebeng tidak bergerak dalam arah tenaga dipindahkan oleh gelombang. Kesimpulannya hanya tenaga dipindahkan. Okey. Seterusnya kita tengok jenis gelombang. Okey, jenis-jenis gelombang simple saja. Okey. Yang pertama, istilah pertama yang kita perlu tahu ialah profil gelombang deh. Okey, profil gelombang, apa itu profil gelombang? Profil gelombang ialah satu kawasan yang adanya gelombang. Okey, kita tengok spring ni. Okey, di sebelah sini bila dia dalam keadaan lurus ini ada gelombang tak? Tak ada gelombang deh. Macam saya macam sini tidak ada gelombang. T1 pada masa pertama, masa kedua, masa ketiga, keempat, kelima ni cuba tengok gelombang. Gelombang asalnya duduk sini. Okey. T1 bila T2 dia gerak di sikit. T3 maksudnya gelombang ini sudah pun bergerak semakin ke hadapan deh. Okey, dia ada kita panggil sebut apa? Arah pemindahan tenaga tadi. Daripada hujung sebelah kiri ke hujung sebelah kanan. Okey. Jadi jika gelombang ini bergerak, kita tak sebut bergerak dah dalam istilah gelombang dia sebut merambat. Gelombang merambat. Okey. Profil gelombang dalam rajah 5.5 merambat dengan masa sepanjang arah perambatan gelombang. Okey, kalau gelombang yang sedang bergerak ni merambat ni kita panggil gelombang progresif. Jadi apa itu gelombang progresif? Gelombang progresif ialah gelombang yang merambat. Gelombang yang sedang bergerak deh. Macam air tadi, air tik oleh air tadi, dia menghasilkan gelombang. Jadi alunan air tadi dia gerak deh. Dia gerak sampailah hujung. Itu maksudnya ini kita panggil gelombang progresif. Okey. Jadi gelombang progresif bergerak dalam semua arah. Belakang ada, tepi ada sebab gelombangnya dalam bentuk bulatan tu deh. Okey. Gelombang progresif ni sifat dia apa?
boleh merambat melalui satu medium, sama ada sebagai gelombang melintang ataupun gelombang membujur. Gitu. Gelombang progresif, kalau kita buat peta minda, gelombang progresif maksud dia apa? Gelombang yang bergerak, merambat. Dia pecah dua pula. Dia sama ada dia boleh merambat tu, bentuk dia tu dia boleh merambat sebagai gelombang melintang. Melintang. Satu lagi gelombang membujur dia pecah dua. Ni adalah sifat-sifat gelombang progresif. Kita tengok. Satu jenis lagi gelombang. Tadi kita bincang gelombang progresif, gelombang yang merambat. Satu lagi jenis gelombang tak gerak, yang tidak merambat. Contoh dia bila petik gitar, tali gitar tu hanya bergerak setempat saja. Dia naik atas, turun bawah. Spring dengan bandu tadilah, spring dengan bandu tadi. Bila kita tarik, dia hanya bergerak setempat saja. Ini kita panggil gelombang pegun. Gelombang pegun. Jadi gelombang ni ada dua jenis lah. Gelombang pegun, satu lagi gelombang progresif. Pegun tak gerak, progresif gerak. Progresif tu dia pecah dua. Dia sama ada berbentuk gelombang melintang ataupun gelombang membujur. Mudah faham deh yang ni deh. Kita tengok. Satu lagi, gelombang juga dikelaskan berdasarkan sama ada gelombang mekanik ataupun gelombang elektromagnet. Bila kita sebut gelombang mekanik, syarat pertama dia mesti ada medium. Dia mesti ada medium. Medium ni mesti ada jirim, sama ada pepejal, cecair ataupun gas. Untuk gelombang tersebut memindahkan tenaga ataupun dia merambat. Air ke, gas ke, udara ke. Terdiri daripada getaran zarah-zarah medium. Gelombang air, gelombang bunyi. Ini contoh gelombang mekanik. Gelombang jenis yang kedua, gelombang elektromagnet. Elektromagnet, dua perkataan. Jadi ia terdiri daripada medan elektrik. Gelombang yang terhasil daripada ayunan medan elektrik dan medan magnet yang berserenjang. Jadi dia punya ciri-ciri yang seterusnya apa? Tidak memerlukan medium. Terbalik dengan ni. Ni kena ada medium, pepejal, cecair ataupun gas. Yang ni tidak ada medium. Tak ada medium pun dia boleh merambat juga. Boleh memindahkan tenaga deh. Contohnya gelombang radio, gelombang cahaya, sinar gamma. Ini contoh-contoh gelombang elektromagnet. Seterusnya kita tengok, awak boleh tengok muka seterusnya, kita akan tengok ni gelombang progresif tadi. Macam mana dia bincang tentang gelombang melintang dengan gelombang membujur deh. Gelombang melintang spring. Ni gelombang melintang. Pombok gitulah. Sini gelombang melintang dia gerak bawah. Gerak atas bawah. Satu lagi gelombang membujur. Gelombang membujur, spring ni bila kita tolak ni ada kawasan yang mampat. Lepas tu ada kawasan yang regang. Ni regang tengah ni. Ini kita panggil gelombang membujur. Dia gerak. Itu saja beza. Kalau melintang dia perombak, kalau membujur dia dalam garisan lurus saja. Sekarang kita tengok apakah ciri-ciri dia deh. Gelombang melintang. Gelombang melintang ni gelombang progresif. Gelombang mekanik lah. Gelombang mekanik dia mesti ada medium deh, gelombang mekanik. Medium ni bergetar pada arah yang berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Arah perambatan, arah gelombang ini bergerak. Contohnya ni dia gerak daripada sini ke sini ni, daripada hujung A ni ke hujung B. Ini arah rambatan. Maksudnya zarah ni, spring ni asalnya duduk tengah. Dia gerak berserenjang, dia naik atas. Lepas tu dia turun bawah. Tu naik atas, turun bawah. Dia berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Ni. Arah gerakan zarah biru ni. Sini arah perambatan. Lepas tu bila sebut gelombang melintang, dia ada istilah apa? Puncak. Satu lagi dia ada istilah bawah sekali ni kita sebut lembangan. Puncak dengan lembangan.
Okey. Contoh gelombang apa? Gelombang melintang. Gelombang elektromagnetik pun ada juga dalam bentuk gelombang melintang ya. Gelombang radio, gelombang cahaya, gelombang air. Okey. Tengok gelombang membujur. Zarah-zarah medium bergetar pada arah yang selari dengan arah perambatan gelombang. Ini dia bergetar pada arah yang sama dengan arah perambatan gelombang. Ini kawasan mampatan. Okey, lepas tu dia ada kawasan regangan. Ini kita sebut gelombang membujur. Okey. Seterusnya kita tengok ciri-ciri gelombang. Beberapa istilah yang awak perlu tahu bila kita bincang ciri-ciri gelombang. Yang pertama, amplitud. Okey, sesaran maksimum suatu zarah daripada kedudukan keseimbangan. Yang kedua, tempoh. Masa yang diambil oleh suatu zarah untuk membuat suatu ayunan lengkap atau menghasilkan satu gelombang oleh suatu sumber gelombang. Tempoh ni satu ayunan lengkap. Okey, seterusnya kita tengok frekuensi. Bilangan ayunan lengkap per saat dalam masa 1 saat Bilangan ayunan lengkap dalam masa 1 saat frekuensi. Okey, seterusnya panjang gelombang. Ni dia sebut lambda Okey, jarak di antara dua titik sefasa yang berturutan. Okey. Seterusnya yang keempat, yang kelima ni laju. Laju gelombang. Kita belajar dalam tajuk ni awak kena tahu guna ni. Nak kira laju gelombang. Jarak yang dilalui sesaat oleh profil gelombang. Jadi istilahnya sini frekuensi. Formula pertama, macam mana nak kira frekuensi? Ni F frekuensi sama dengan 1 per T. 1 per T. T ni apa? T ni tempoh. Tempoh bagi satu ayunan Kita dapatlah dalam masa 1 saat tu berapa kali dia bergetar. Frekuensi maksudnya berapa kali dia membuat getaran dalam masa 1 saat. Kita tengok contoh. Ni. Rajah yang mengilustrasikan amplitud, titik sefasa dan panjang gelombang. Okey, ni titik sefasa ni. X kuning ni dia duduk di puncak sefasa lah tu. Z duduk di lembangan ataupun duduk tengah hijau ni sefasa kita panggil Okey. Jadi istilah ni kita tengok apa itu amplitud. Amplitud ni dalam gambar rajah pun kita nampak Ni. Jarak amplitud ni jarak maksimum, sesaran maksimum daripada kedudukan keseimbangan. Dia asalnya keseimbangan ni tengah. Bila dia naik atas ni maksimum ni. Ataupun kalau duduk tengah dia turun bawah, ini pun amplitud juga. Jadi amplitud dia boleh jadi sama ada sebelah atas atau sebelah bawah. Jadi sama saiz kalau gelombang ni Okey. Seterusnya okey, titik-titik panjang gelombang. Okey, seterusnya kita tengok ada ni istilah lagi, panjang gelombang. Panjang gelombang mudah awak ambil daripada atas ke atas daripada puncak ke puncak. Kita panggil lambda ni, panjang gelombang, ataupun daripada lembangan ke lembangan. Ini kita boleh panggil sebagai panjang gelombang, lambda. Okey. Seterusnya bagi gelombang, ini gelombang melintang, bagi gelombang membujur, macam mana kita nak ambil dia punya panjang gelombang daripada mampatan ke mampatan. Ini adalah lambda Ataupun kita ambil daripada regangan ke regangan. Pun kita boleh panggil sebagai lambda juga. Daripada regangan ke regangan seterusnya. Okey. Jadi titik-titik sefasa. Sefasa ni maksudnya dia berada dalam fasa yang sama Mampatan, mampatan. P1, P2, P3, P4. Okey, kalau Q1, Q2, Q3 ni kawasan regangan. Boleh faham. Cikgu harap awak boleh fahamlah dengan perbincangan kita ni. Seterusnya kita tengok menunjukkan profil suatu gelombang. Melintang pada suatu ketika dan profil gelombang tersebut selepas masa yang sama dalam tempoh. Okey. Ni gelombang. Jadi dia nak cerita pada kita formula yang kita perlu tahu ialah V sama dengan F lambda. Okey, kalau kita belajar gelombang, ini adalah formula yang semua orang perlu tahu. Kira hal laju gelombang.
laju gelombang sama dengan frekuensi darab dengan panjang gelombang. Okey. Satu lagi, formula yang perlu kita tahu, F sama dengan 1 per T. Frekuensi sama dengan 1 per tempoh bagi satu ayunan lengkap. Okey. Melakar dan mentafsir gerah gelombang, kita tengok pada muka surat seterusnya. Kita bayangkan ini zarah. Zarah dia gerak, ini puncak, ini lembangan. Okey. Ini satu gelombang lengkap deh. Satu ayunan lengkap daripada tengah ni naik atas, turun bawah, sampai tengah balik. Satu ayunan lengkap. Okey, kita tengok contoh. Okey. Bila dia plot graf, dua graf akan diperolehi di sini. Yang pertama, graf sesaran melawan masa. Yang kedua, graf sesaran melawan jarak. Simple saja. Paksi Y semua sesaran. Cuma yang berbeza paksi X. Yang ni masa, yang ni jarak. Okey. Jadi, daripada graf sesaran masa, apakah maklumat yang kita perolehi daripada graf ni? Kalau dalam soalan keluar graf gelombang macam ni, tiga maklumat kita dapat. Yang pertama, amplitude. Amplitude kita tengok sini. Tengok sini. Kalau dia sini 10 lah amplitude dia. Nilai bacaan dia. Yang kedua, T, tempoh. Tempoh awak ambil daripada puncak ke puncak. Kita dapat tempoh T. Okey, maklumat yang ketiga, kita boleh dapat frekuensi. Macam mana nak kira nak dapatkan frekuensi? Perlu kira 1 per tempoh. Katalah tempoh ni 10. 1 per 10. Dapatlah. Ni kalau tempoh ni kita ni jarak sini ke sini, jarak dia 10 dia. Dari gerah ni 10 dia punya kita kira dia. Jadi frekuensi sama dengan 1 per 10. Itu cara untuk kita kira deh. Okey. Yang kedua, bagi graf sesaran melawan jarak, okey, kita dapat dua maklumat sini. Yang pertama, amplitude. Ini amplitude. Amplitude, alik bawah boleh juga. Atas pun boleh juga, sama je nilai dia. Katalah sini 5, amplitude dia 5 lah. Lepas tu kita dapat maklumat kedua, panjang gelombang. Panjang gelombang mana? Bila saya sebut tadi, kita boleh ambil sama ada daripada puncak ke puncak ataupun daripada lembangan ke lembangan. Sama juga ni amplitude juga. Ataupun satu lagi, daripada tengah dia naik, turun, sampai tengah balik. Ni pun kita panggil sama juga. Kita panggil lambda juga, panjang gelombang. Paling mudah awak ambil ni lah. Panjang gelombang ambil daripada atas ke atas deh. Tak payah pening-pening tu. Atas ke atas ataupun bawah ke bawah. Okey. Jadi jika gerah ni dua saja maklumat kita dapat. Sesaran masa ataupun sesaran jarak ni kita dapat amplitude dengan panjang gelombang. Okey, boleh ya. Kita tengok sini. Okey. Okey. Mentafsir gerah gelombang. Jalankan aktiviti ini secara berkumpulan. Okey, kita tengok. Yang pertama, dia bagi graf sesaran masa. Okey, kita tengok balik, cek balik. Graf sesaran masa, tiga maklumat yang kita dapat. Amplitude, tempoh dengan frekuensi. Daripada graf ni kita perlu cari amplitude, tempoh, frekuensi. Okey, untuk graf ni. Amplitude nak tengok mana? Sini lah. Berapa nilai amplitude dia? 3. Okey, tempoh. Tempoh. Macam mana nak cari tempoh? Kita tengok balik. Tempoh daripada puncak ke puncak. Okey. Daripada puncak ke puncak. Puncak ke puncak. Berapakah dia punya tu? Dia punya tu. Dia punya masa dia. Ataupun satu tempoh ni kalau kita tengok daripada bawah ke bawah boleh juga. Sebab sini tidak ada nombor. Kita kena kalau sini 0.25, separuh ni berapa? 0.125 deh. Bagi 2 lah. 0.25 bagi 2. Sini 0.125. Sini berapa?
Sini 0.5. Sini ialah 0.5 tambah 0.125 lah kan. Okey. Jadi paling senang satu gelombang lengkap daripada atas turun bawah sampai sini. Ini adalah tempoh dia. Tempoh dia kita dapati ialah ni 5 tempoh. Sama juga dengan ni pun. Okey. Tempoh dia berapa ni? 0.5. Okey. Boleh deh. Okey, F. F frekuensi. Frekuensi perlu dikira. Frekuensi 1/T. 1 bahagi 0.5. Tekan kalkulator berapa? 2. Okey. Seterusnya bagi sesaran masa, graf sesaran jarak, kita dapat dua maklumat deh. Sesaran jarak, kita rujuk di atas, kita dapat maklumat apa? Amplitud dengan panjang gelombang. Amplitud dia berapa? 3. Panjang gelombang lambda deh. Simbol lambda ni simbol lambda. Panjang gelombang, berapa panjang gelombang daripada puncak ke puncak? Berapa? Kalau sini 8, sini 4. Kalau sini 16, sini berapa? 20. Jadi 4 ke 20 berapa? 20 tolak 4. 16. Jadi lambdanya ialah 16. Boleh? Okey. Ni bincangkan amplitud, tafsir ciri-ciri gelombang yang berikut daripada kedua-dua graf tersebut. Amplitud, tempoh, frekuensi, panjang gelombang, hal laju. Hal laju kita perlu kira lah. V sama dengan F lambda. Kita kira hal laju gelombang pertama. V sama dengan F lambda. Frekuensi dia kita kira tadi 2 kan. Ni 2 darab dengan lambda. Lambda dia lambda. Lambda kita maksudnya tidak ada maklumat sini. Sini tidak ada maklumat, tidak cukup maklumat ya untuk kita kira. Sebab apa? Sebab bagi graf sesaran masa, kita tengok balik graf sesaran masa, sesaran melawan masa, hanya maklumat amplitud, tempoh dan frekuensi sahaja kita boleh perolehi. Jadi tak boleh kira lah ni. Tak cukup maklumat. Okey, bagi graf sesaran masa, V sama dengan F lambda. Okey. Okey, bagi graf sesaran jarak, sesaran jarak, maklumat yang kita dapati ialah amplitud dan panjang gelombang. Amplitud dan panjang gelombang sahaja. Jadi panjang gelombang ada. Ni belah. Nak cari frekuensi kena ada tempoh dulu deh. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Menentukan panjang gelombang, frekuensi dan laju gelombang. Kita tengok ni aktiviti. Ni kalau di makmal kita ada tangki riak deh. Tangki riak alat ni. Alat ni untuk mengkaji gelombang. Dia ada satu benda getah dalam air. Dia akan menghasilkan gelombang di dalam air. Jadi penggetah ada penggetah satah, penggetah sfera. Okey. Jadi dia akan menghasilkan gelombang lah. Kalau penggetah satah gelombang serik gini. Kalau penggetah sfera gelombang dalam bentuk bulatan. Okey. Okey, ini berkaitan dengan apa? Tajuk ni berkaitan dengan asas gelombang deh. 5.1 ni berkaitan dengan asas gelombang. Boleh. Okey, kita tengok sedikit latihan sini deh. Latihan ni dia tanya apa ni? Dia tanya latihan formatif 5.1. Rajah 5.20 menunjukkan graf sesaran melawan masa bagi suatu gelombang. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan amplitud? Okey, awak boleh buat kerja rumah sikit hari ni deh. Yang pertama, soalan 1A, tentukan tempoh ayunan T. Seterusnya hitungkan frekuensi ayunan.
Ini gerah gapo? Sesaharan melawan masa. Okey. Jadi macam mana nak kira frekuensi? Frekuensi sama dengan 1/T. Kena kira lah ni. Mula cari T dulu berapa? T tengok sini. Tengok dalam gerah. Okey. Banding dan bezakan antara gelombang progresif dan gelombang pegon. Okey. Awak boleh buat rujukan balik dalam buku teks tadi deh. Okey, seterusnya soalan 3. Rajah 5.21 menunjukkan spring slinky yang sedang digerakkan ke depan dan ke belakang di satu hujungnya. Apakah jenis gelombang yang terhasil? Tandakan X pada bahagian regangan dan regangan gelombang. Senang ni. Ni regangan X. Saya rasa semua boleh jawab ni. Bahagian nampak gelap sikit ni bahagian mampatan. Berapakah panjang gelombang bagi gelombang tersebut? Panjang gelombang ni, cuba tengok ni. Daripada daripada mampatan, mampatan. Ada berapa gelombang dah ni? Ni, ada 2 gelombang. 2 gelombang lengkap ni kan? Ni 1. Ni 1. Jadi 10 bagi 2, 5 lah. Sini 5, sini 5. Jadi berapakah panjang gelombang? 5 lah sini. Okey. Boleh ya? Okey, sekarang ni okey. Jadi cikgu rasa cukuplah sampai sini dulu kelas kita untuk hari ini. Jadi untuk latihan pengukuhan lagi, okey, awak jawab soalan nombor 1 tadi. Soalan nombor 2 dia, nombor 3 tak perlulah. Lepas tu awak boleh buka buku Pen Asia, buku kerja awak tu. Okey, boleh buat latihan situ dah. Boleh buat latihan situ. Okey, jadi kita akhiri kelas kita hari ni dengan tasbih kafarah dan suratul an. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu